Hai semua, jumpa lagi bersama dengan saya, Cikgu CJ Ramli aka Cikgu Jaafar bin Ramli daripada SMK Taman Mutiara Rini 2, Johor Bahru. Hari ini cikgu akan mengajar tentang pandu arah ataupun orientering, iaitu bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 3 yang memfokuskan kepada unit 7 iaitu rekreasi dan kesenggangan. Diharap para pelajar semua dapat memberi tumpuan dan fokus pada kelas kita. Jom masuk kelas. Hari ini, cikgu akan memfokuskan kepada 3 standard pembelajaran. Standard yang pertama yang akan kita cuba capai pada hari ini iaitu standard 1.9 iaitu melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Seterusnya, standard 2.9 iaitu mengaplikasi strategi dan idea kreatif dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Dan standard 5.9 iaitu memahami dan mengaplikasi etika dalam atau semasa melakukan aktiviti fizikal. Sebelum kita meneruskan kelas pada hari ini, cikgu rasa lebih baik kita mulakan dengan mengenali apa itu orientering. Secara asasnya, orientering adalah sukan rekreasi yang memerlukan imbangan di antara koordinasi fizikal dan mental dengan baik. Peserta perlu mengemudikan arah dirinya dari satu titik kawalan ke satu titik kawalan yang lain dengan berpandukan kepada peta dan kompas yang telah disediakan terlebih awal oleh guru dan ditandakan di atas peta dan ditentukan di permukaan bumi mengikut susunan tertentu. Okey anak-anak murid semua, dalam melakukan aktiviti orientering, kita ada 2 alatan penting yang harus kita sediakan. Yang pertama iaitu kompas. Yang kedua iaitu peta. Orientering juga bermaksud peta, hutan dan adventure. Sukan ini boleh diibaratkan gabungan antara sukan merentah desa ataupun cross country, pandu arah dan acara mencari harta karun ataupun treasure hunt. Ia meliputi berbagai bidang latihan, kaedah mainan dan pertandingan di samping menyediakan ruang eksplorasi, cabaran dan risiko tersendiri. Semasa kita melakukan aktiviti orientering akan melibatkan pelbagai disiplin ilmu. Oleh itu, dengan melibatkan diri dengan aktiviti orientering akan membantu kita untuk menjadikan diri kita sebagai seorang insan yang holistik dan mampu menjadi insan yang berdaya saing di masa hadapan. Seterusnya, kita akan mengenali anatomi kompas. Anatomi kompas dapat dibahagikan kepada 7 bahagian. Yang pertama iaitu petunjuk arah. Yang kedua, skala. Yang ketiga, anak panah orientering yang berbentuk putus-putus. Seterusnya, di bahagian ini dinamakan sebagai plat tapak dan yang berwarna hitam ini dinamakan sebagai garisan melaras dan digit-digit yang berada di dalam bulatan ini dinamakan sebagai perumah kompas dan jarum yang berwarna merah yang menulis huruf N ataupun North ini merupakan jarum magnetik. Semasa melakukan aktiviti orientering ataupun pandu arah, murid-murid sekalian haruslah memastikan agar jarum magnetik ini senantiasa berada di dalam kotak anak panah orientering ini. Seterusnya, cikgu akan menjelaskan kepada anda semua iaitu cara menggunakan kompas. Menurut buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 3, terdapat 3 cara penggunaan kompas. Step yang pertama adalah murid ataupun pelaku haruslah berdiri menghadap tempat atau objek yang ingin dituju.
pegang kompas secara mendatar di hadapan anda. Dalam erti kata lain, kita boleh meletakkan kompas di atas tapak tangan kita kerana tapak tangan kita adalah salah satu tempat yang mempunyai permukaan yang rata. Dan kita menghalakan jarum kompas kita ke sasaran yang berada di hadapan. Step yang kedua pula adalah pusingkan perumah kompas sehingga jarum magnetik masuk ke dalam anak panah orientering. Anak panah ini menunjukkan arah utara. Kita harus memastikan bahawa jarum magnetik senantiasa berada di dalam anak panah orientering kerana itu adalah cara yang betul semasa melakukan aktiviti bearing. Step yang ketiga dalam menggunakan kompas adalah arahkan pergerakan anda adalah seperti yang ditunjukkan pada petunjuk arah kompas. Bacaan bearing tempat atau objek tersebut ialah 60 darjah. Okey, setelah anda melakukan bearing pada sasaran ataupun target tersebut, kamu haruslah bergerak ke arah target ataupun sasaran yang telah disasarkan. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan kaedah yang kedua, iaitu menggunakan bantuan rakan. Bagaimana nak menggunakan kaedah yang kedua ini, ya murid-murid semua? Ya, caranya begini. Pertama, kita melakukan bearingan terhadap target yang ingin kita sasarkan. Selepas itu, kita minta bantuan rakan kita agar bergerak ke arah target ataupun sasaran tersebut. Dan kita membetulkan kedudukan rakan kita agar selari dengan sudutan yang telah kita bearingkan. Setelah bearingan itu tempat, maka kita bolehlah berlari-lari anak menuju bersama dengan sahabat kita yang sedang menanti sebagai marker ataupun sasaran sebentar tadi. Dengan kaedah ini dapat mempercepatkan aktiviti ataupun masa yang diambil semasa terlibat dalam aktiviti pandu arah ataupun orientering. Seterusnya, cikgu akan berkongsi dengan anak murid semua iaitu tentang jenis-jenis orientering. Secara asasnya di negara kita hanya menggunakan kaedah Foot O dalam mempraktikkan aktiviti sukan orientering ini. Secara asasnya, Foot O bermaksud foot orientering. Jenis foot orientering ini terdapat 7 jenis secara keseluruhannya. Yang pertama dikenali dengan nama orientering merentas desa ataupun cross country orientering. Jenis yang kedua dikenali dengan nama orientering bermarkah ataupun score orientering. Jenis yang ketiga dikenali dengan nama orientering jalan raya ataupun street orientering. Jenis yang keempat pula adalah orientering bukit ataupun mountain orientering. Jenis yang kelima pula dikenali dengan nama orientering malam ataupun night orientering. Dan jenis yang keenam dikenali dengan nama orientering berganti-ganti ataupun relay orientering. Dan yang terakhir dikenali dengan nama Norwegian event. Untuk makluman semua murid-murid dan rakan guru di luar sana, Norwegian event adalah satu tamasya ataupun kejohanan yang besar dalam sukan orientering di peringkat dunia. Diharap semua murid dapat memahami dan mengikuti kelas Cikgu CJ pada hari ini dengan fokus dan bersemangat. Bagi menguji tahap kefahaman murid-murid semua, cikgu telah menyediakan 4 soalan kefahaman. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pandu arah? Sekiranya anda terlupa, anda boleh merujuk kepada paparan yang kedua yang telah kita mulakan sebentar tadi. Soalan yang kedua pula berbunyi, senaraikan
3 jenis aktiviti pandu arah. Soalan yang ketiga, senaraikan 3 kebaikan aktiviti pandu arah. Dan soalan yang keempat, jelaskan 3 cara menggunakan kompas. Diharap perkongsian yang cikgu sampaikan pada hari ini amat bermanfaat kepada semua. Cikgu juga menyediakan pelbagai lagi bahan PDPC, terutamanya subjek pendidikan jasmani dan kesihatan ini. Anda boleh mendapat segala video pendidikan dan pembelajaran yang telah cikgu sediakan di channel YouTube cikgu iaitu CJ Ramli ataupun di Facebook cikgu juga CJ Ramli. Dan sekiranya anda melawat ke channel cikgu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan tombol loceng agar segala notifikasi tentang video-video baru yang akan cikgu uploadkan, anda merupakan orang yang pertama menerima notifikasi tersebut. Diharap perkongsian ini dapat digunakan oleh anda semua. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.